Boleh Doktor nampak? Okay. Saya ingat semua orang lama-lama ni kan, setan lagi pandai ni saya ingat. Otai-otai semua ni. Hotel setengah jam, saya bagi siap setengah jam je boleh. Lulus. Mungkin saya boleh ambil apa, kita boleh Q&A yang tadi pagi-pagi tadi pun dengan Nudin pun belum tadi kan. Saya Nudin ada tu. Cik Zainuddin. Tak apa nanti saya cuba sebab saya ingat boleh cakap panjang, boleh orang kata nak lama boleh, nak pendek pun boleh ni tajuk ni. So petang-petang ni kan, mana tahu dah mengantuk kan. Sejuk hujan. Okay, sejuk hujan. Okay, saya mula. Assalamualaikum, sesi yang terakhir ni, tajuk asas pengurusan kesihatan. Ni yang kata saya dapat simpulkan lah. Semalam saya kata macam mana nak cerita tentang kesihatan ni. Saya ada bagi idea sikit, so saya simpulkan ataupun saya kata flow dia lebih kurang macam ni lah. Sebelum sebab untuk uruskan kesihatan ni kita tak boleh kata nampak penyakit tu baru kita urus. Maknanya kita kena urus sebelum ada kambing, maknanya sebelum kita sedar ni kena ada kata pengurusan tu. Maknanya sebelum penerimaan kambing, semasa penerimaan kambing, dan last kali setelah penerimaan kambing lah, maknanya masa kita bela kambing lah. Okey, yang masa penerimaan kambing nanti ni saya akan pergi kepada dua part lah. Satu pengurusan terompok, satu lagi penyakit-penyakit yang terlazim lah. Ada banyak penyakit kambing, cuma saya share penyakit-penyakit yang pernah saya jumpa ataupun biasa yang dijumpa ni, pengalaman saya lah. Okey tuan-tuan, biasanya sebelum penerimaan kambing ni selalu orang kata SOP saya ataupun SOP POB, kita minta dia orang kata saringan dulu, buat ujian saringan darah dulu, di mana kita minta supaya ternakan jantan atau betina tu, kita minta dia bebas daripada penyakit brucellosis, FMD ataupun lagi satu CLA. Kita minta juga dia buat ujian CLA, di mana tiga benda ni paling penting lah. Kemudian lagi satu, sebelum penerimaan kambing ataupun masa kita nak masa mana penerimaan kambing ni, masa kita pemilihan kambing lah. Masa pemilihan kambing ni kita akan cek, biasanya saya akan pergi, saya akan periksa kambing tersebut fizikal dulu yang kita nampak. Biasanya kita akan nampak paling jelas ialah masalah dekat Malaysia ni, saya tengok masalah cacing dan kutu. So dari bagaimana nak detect masalah cacing dan kutu ni, kita pakai Pharmacare lah. Ingat tuan-tuan sini dah faham Pharmacare, saya tak payah cerita lebih dalam lah. Biasanya saya akan cek, tengok dia pucat tak pucat pada bawah mata dia tu atau third eyelid dia tu. Kalau dia teruk, kita tak akan pilih lah. Kalau dia merah okey, baru kita akan pilih. Contoh, ni yang belah kanan, belah kiri tu normal, yang belah kiri tu anemik ataupun kecacingan. Yang macam ni biasanya kita tak akan pilih untuk jadi ataupun tak akan pilih untuk beli lah. Kemudian lagi satu yang saya akan tekankan semasa pilih ataupun masa kita nak beli kambing tadi, kita kena bebas pada luka, tidak terbantut. Kemudian kita tengok lagi satu yang saya selalu tengok, saya akan rasa satu badan dia dari kepala sampai ke ekor dia. Kalau ada benjolan dan CLA, kita akan reject lah. Kadang-kadang kita hantar sampel tu dia tulis negatif kan, negatif CLA, tapi bila kita check ada CLA, kita akan reject juga yang kambing macam ni. Ini lagi lah antara yang kita akan buat lagi lah. Kita akan check juga body score dia, body score 2 ke atas. Yang tuan-tuan tengok gambar belah kanan tu, yang belah atas tu adalah bawah tu body score 3. Jadi kita akan pilih body score antara 2 ke 3. Kemudian kita akan pilih juga yang awal-awal tadi, yang dia skor dia 1 sampai 5.
So yang paling elok kita ambil yang tengah-tengah lah, 2 ke 3. Kalau 3 tu sebenarnya dah gemuk sikit tapi kita boleh terima lagi lah. Kalau untuk breeding, orang kata dah gemuk sikit lah. Tapi kalau untuk kita bela untuk pedaging atau untuk jual daging, itu adalah paling elok lah, body score 3. Kemudian kita tengok je yang saya cakap tadi, kalau orang-orang baru je tak nak tengok umur, biasanya kita tengok pada gigi lah. Kalau sepasang gigi setahun, 2 pasang gigi 2 tahun. Itu kata konsep asas lah untuk kita cek umur. Kalau gigi susu maknanya bawah setahun. Dan setiap yang kita pilih tadi tu, kita akan pasang tag lah. Kita memang kena pasang tag. Biasanya kalau untuk prosedur orang kata pindah ternakan ni, kita kena ada ID untuk darah tu, kita akan tag satu-satu. Okay, yang masa minggu tadi kita dah settle dah, kita dah darah dia clear, badan dia sihat, tak ada CLA semua, permit kita dah semua buat. So kita dah boleh terima kambing tu, maknanya kita transport. Kemudian bila di kandang kita tu, sampai-sampai saja kambing ni kita kena sediakan makanan hijau. Ataupun makanan dari ladang asal dia, macam kita ambil daripada Australia lalu, dia masuk Malaysia, dia tak pernah makan orang kata kita punya rumput ni, dia tak pernah orang kata rasa pelepah sawit. Juga kita bawa head dari sana juga, kita bagi untuk minggu pertama tu. Kemudian pada masa yang penerimaan kambing juga, kita jangan bagi pellet. Hari pertama atau bolehnya hari pertama tu kita jangan bagi pellet. Sebab satu kes ni macam Dr. Azam, Prof Azam kata pagi tadi tu, dia boleh jadi kembung ataupun dia boleh kembung sebabkan nanti bila kita bagi pellet dia akan minum air. Bila minum air menyebabkan kembung tadi tu. Itu yang Dr. Azam kata, bagi tiba-tiba kambing sampai, kita bagi air terus bagi air. Dia tengah mengah-mengah atau tengah stres lagi, kita terus bagi air, dia akan minum banyak-banyak air, dia akan jadi water toxicity tadi tu. Dan kalau pada masa ni juga kita bagi pellet, dia akan makan dengan banyak dan menyebabkan kembung tadi tu, mati on the spot. Saya pernah jumpa kes ni dekat Parit Sulung tak salah saya. Dia dapat penerimaan kambing, dia dapat lebih kurang masa tu dapat bantuan 10 ekor. Sampai tempat dia bagi air, lepas tu dia makan lahapnya. Call saya pukul 10 malam, tengok 4 ekor dah, orang kata kembung dah terbaring, tak boleh buat apa. Saya kata yang sempat sembelih, yang tak sempat sembelih tu saya kata kena tak boleh buat apalah. Jadi dia sempat sembelih seekor. Jadi yang 3 ekor lagi tu memang terus matilah. Itu yang pentingnya, jangan sampai jangan bagi air dulu. Air biasanya kalau dia dah stabil, dah ready, macam kalau sampai pukul 2 tengah hari tu, pukul 6 tu kita nak balik rumah nanti baru kita bagi. Kemudian kita kena bagi anti stres dalam minuman dia 3 hingga 5 hari. Serbuk tu kita campur dalam air dan bagi dia minum lah. Kambing yang baru sampai ni kita kena kuarantin lah. Biasanya saya akan kuarantin dalam 14 minggu hingga sebulan lah, kalau yang orang kata minimal lah. Kalau lagi lama macam 2 bulan tu elok juga. Lagi orang kata lagi 2 bulan, 3 bulan pun bagus juga. Kita tak nak ada penyakit daripada kambing yang kepada kambing kita. Dan pada masa sama juga dalam minggu pertama sampai tu biasanya yang prosedur kita buat, kita akan bersihkan atau mandikan ternakan itu dari kotoran. Dan pada masa sama juga kita boleh bagi ubat cacing, sebab kita tak tahu kadang-kadang dari kandang lama tu bila last bagi ubat cacing tak tahu, so kita akan bagi ubat cacing siap-siap lah. Kemudian kalau kambing yang sakit, kita tengok demam-demam tu, kita akan bagi antibiotik. Kemudian saya cerita tadi, bila kambing dah ada kandang kita yang kita praktis kesihatan gerompok ni, mana kita bagi cacing berkala, rawatan kutu pun berkala, koksidiosis pun kita bagi berkala. Vaksinasi, biasanya kita bagi vaksin Glenvet untuk CLA tu. Kita juga buat saringan penyakit. Penyakit saya akan tunjuk ni lah. Kemudian penyakit-penyakit lazim saya akan uraikan juga 2-3 penyakit yang biasalah, 2, 4, 6, 7 ni, lebih kurang 7 penyakit ni. Ada lagi penyakit-penyakit lain tapi mungkin kita boleh
Okey, yang tadi rawatan kelompok tadi kita akan buat rawatan cacing dan kutu ni biasanya kita buat setiap 3 hingga 6 bulan sekali atau bila datang simptom. Kalau 2 bulan tengok dah ada berak cair, dah ada botol jaw apa tu, kita akan buat rawatan lah. Biasanya kalau tak ada apa simptom, biasanya 6 bulan baru kita akan buat rawatan cacing atau kutu ni. Rawatan cacing biasanya kita bagi ivermectin, albendazole ataupun febendazole lah, mana yang sesuai. Saya biasanya kerana saya tak akan bagi bendazole lah, saya akan terus bagi ivermectin. Kalau tengok dia dah macam dah lama kita pun dah resistant, kita akan tukar balik ivermectin tu, kita akan tukar kepada albendazole lah. Kemudian kita mandikan kambing. Kalau biasanya mandikan kambing ni untuk rawatan kutu, kita bagi Neguvon. Kalau sekarang ni Neguvon susah, kita boleh pakai taktik. Kalau tak ada taktik pun last kali kalau peternak saya kata dua ni payah dapat, dia kata Neguvon tak dapat, taktik dapat. Kita pakai Malathion untuk kawal cacing tu. Bagi yang dos sikit sangat, kita campur dengan air dalam pump untuk tengok sebelah tu, campur dalam 1 hingga 2 tudung aja Malathion untuk bagi yang macam ada bau je, baru kita akan mandikan kambing. Kemudian kalau kita tengok kalau yang ada kena cacing ni, kalau dia kurus, kita bagi vitamin, kita inject vitamin. Dan lagi satu, kalau kita nak confirm, biasanya kalau kita ada kelapangan ataupun kita ada kemudahan, kita ambil sampel lah tiap-tiap 3 bulan ke 2 bulan ke 3 bulan sekali untuk kena pasti, ataupun kita ambil kalau saya betul lah lebih kurang 2 bulan ke 3 bulan sekali, kita akan hantar ke Jabatan Haiwan lah untuk test sama ada masalah tak cacing di atas. Kemudian kedua yang mana rawatan berkala kita lagi, kita bagi juga rawatan koksidiosis. So saya tengok kebanyakan peternak kita ataupun peternak tempatan kita, dia tahu masalah cacing je, dia tak tahu masalah koksidiosis. Sebenarnya saya tengok kalau ada cacing, biasanya dia akan follow juga koksidiosis. Bila kita hantar sampel, bila dia kena cacing teruk, pasti dia ada koksidiosis. So biasanya kalau kita buat rawatan cacing pada minggu kedua ataupun pada minggu yang sama juga, kita kena bagi buat koksidiosis ni. Buat koksidiosis ni kita boleh bagi secara yang senang pula, ataupun yang lagi satu, kalau kita nak individual, kita boleh bagi yang oral punya tu buat cacing. Kalau yang kes teruk, biasanya koksidiosis ni saya akan bagi injection lah, pakai sulfadiazine ni. Nak tahu kalau kes koksidiosis ni, biasanya kita akan tengok dia punya tinja dia tu ada darah. Itu kita boleh suspect koksidiosis. Kemudian yang anak lah paling mudah kena koksidiosis dan boleh mati. Kita tengok yang Anglo sebelah tu, dia merupakan batch pertama kita Hasan. Masa tu itulah kita tak turun ke lapangan kan, tengok lambat, kemudian kita check, bila hantar sampel dia kena cacing yang teruk dan juga koksidiosis yang teruk. Kambing ni matilah. Okey. Kita juga buat vaksinasi. Vaksinasi ni Glenvax biasanya kita nak elak, sebab saya tengok penyakit yang banyak dekat Malaysia ni kata yang kita selalu jumpa ni CLA. Saya punya batch kajang yang mula kita kata belah hari tu, kajang tu kita beli 50 ekor, kita hantar sampel 25 positif CLA. So kita start call lah, yang CLA dan CLN kita start call, yang darah walaupun kita tengok yang darah positif dan tengok ada orang kata ada CLA, kita call. Kalau dia positif dia tak ada CLA, kita simpan dulu. Yang tu yang kita buat lah, sebab kalau kita call semua nanti tak jadi research. So yang kita buat yang sekarang lah. Kemudian kita upgrade, kita start pakai Glenvax 6 lah. Glenvax 6 ni saya dah amal dekat kawan saya lah. Yang sekarang ni harga dia lah, kita tak tahan sikit. Harga Glenvax 6 ni satu botol tak salah saya 400. Dos dia ada 100 dos untuk 100 ekor je. Kemudian yang ni biasanya vaksin kita macam kena setahun sekali. Booster kita kena ni lah, first dose dengan second dose, macam COVID juga lah. Kena buat first dose dan second dose. Harap COVID kita ni tak adalah sampai annual macam ni . Sebab apa saya cadangkan juga Glenvax 6 ni juga penyakit Clostridium tetani. Tadi ada pagi ada orang tanya ada masalah kejang kan. Bila saya pakai Glenvax 6 ni kurang sikit, bukan kurang, kadang-kadang saya tak ada lagi jumpa yang penyakit kejang. Sebelum ni memang ada, setahun tu mesti ada 1 kes atau 2 kes kejang. Lepas pakai ni tengok kes tu dah orang kata jarang-jarang sekali lah jumpa.
Ni yang dos tadi, kata-kata yang pertama kali vaksin ni kita kena bagi 2 dos. Dos pertama, kena dos kedua selepas sebulan. Dan kena ulang lah setiap tahun sekali. Kemudian ni lagi antara kalau berkelompok yang kita buat, kita akan buat saringan darah lah. Saringan darah 6 bulan ataupun setahun sekali lah. Setahun sekali kita akan minta test Brucella, FMD, CLA dan juga melioidosis. Ni saya sebenarnya PowerPoint ni saya share dengan peternak saya yang kita bagi bantuan. So saya share jugalah cara-cara hantar sampel, macam mana untuk apa kita ambil darah peternak yang dapat bantuan lah. Okay, saya terus pergi ke penyakit lazim. Yang saya selalu jumpa dengan ni lah, yang selalu nampak sangat dengan peternak-peternak kita lah. Yang selalu yang saya tengok ni, kalau ni yang tuan-tuan tengok yang belah kiri ni, itu dia bore ni, bila dia orang kata dia punya dada tu tersegit pada orang kata lantai, menyebabkan luka. Kita tak nampak yang ni, yang gambar kat atas ni, belah kanan ke atas, kita tengok berlubang ni adalah telinga dia. Telinga kambing di mana pemasangan tag tak betul. Mungkin dia tag kena darah dan kita tak spray ubat luka yang biru tu, menyebabkan lalat datang dan menyebabkan luka berulat lah. Kemudian yang bawah ketiga ni, kita tengok bawah tu terjadi pada Anglo yang lepas beranak. Kita tak nampak bila bulu dia hitam. Bila ada darah tadi, darah lepas beranak tu, lalat datang menyebabkan tak nampak, dia berulat dekat situ dan berlubang tuan-tuan. Tapi kita rawat, selamatlah kambing ni, hidup elok. Ni antara masalah lah saya tunjuk ni, antara yang peternak bantuan POB yang kita terima, dia masalah luka kat tag dia, memang banyak kes. Mungkin yang masa tu pembekal kita tak tag dengan betul. Dia tak tag dengan betul, lepas tu penerima kita pula tak prihatin ataupun tak pernah bela kambing, jadi dia tak ambil langkah buat, menyebabkan luka ni menyebabkan itulah luka berulat, kadang-kadang sampai luruh dia punya telinga. Ada juga di mana kalau dia lambat lagi rawat, menyebabkan kambing tu mati. Ni ada juga, ni kes yang saya jumpa di Temeloh, peternak ni, dia kambing bawal ni, ada batu kat kaki dia. Orang tu tak perasan, dalam lama luka, tengok berulat. Sebab ulat ni tuan-tuan, dalam masa sehari pun dia dah boleh berulat. Dia boleh letak telur dan berulat dalam masa 1 hari. So saya pernah tengok kes ni dekat anak kambing. Dia baru esok yang saya datang esoknya, tengok dah ada ulat. Maknanya cepat ulat ni membiak, atau larvae ni daripada telur menjadi larvae. Dalam 1 hari pun dah boleh jadi larvae. Ni kita tengok tadilah, kita tengok kebanyakan kaki kat telinga, atau dekat dada. Ni antara yang kita hadapi lah, yang peternak-peternak kita hadapi. Kemudian ubat dia, kita bagi ni lah, kita bagi mula-mula kalau langkah saya buat, saya akan spray dengan Zusumac. Saya akan matikan ulat tadi dengan racun serangga. Kemudian ini kalau kes teruk lah, kalau kes tak teruk saya spray ubat biru tu je. Ubat biru tu ulat terjatuh okey. Tapi kalau yang teruk sangat, saya akan cari racun serangga lah. Kalau Zusumac yang dulu, tak salah saya, Gusenac yang dulu dia kuat. Bila kita spray ulat mati. Sekarang Herbanex apa tu dia tak berapa kuat. Kadang-kadang ulat tu tak mati keseluruhan. Jadi saya pakai macam contohlah Baygon untuk buang ulat tu dulu. Lepas buang ulat tu, bersihlah, saya akan bersihkan dengan iodine dan hydrogen peroxide. Kemudian kita spray balik dengan Gusenac. Kalau ada negusan, campur negusan. Kalau tak ada, spray dengan tadilah ubat luka biru tu. Kemudian saya bagi antibiotik dan ivermectin. Kalau berulat, saya wajib bagi ivermectin. Kita tak nak ada udat yang di dalam orang kata isi tadi hidup lagi. Bila kita bagi ivermectin, secara tak langsung ulat yang tak kena Gusenac tadi atau serangga tadi juga mati. Dan bila kita dah bagi ivermectin, orang kata lalat hinggap pun dia tak akan buat larvae lagi. Okey, itu tentang luka. Dan lagi next tentang kurap tadi, itu yang kita
kita buat lawatan berkala tadi, kita buat kita tengok ada kes, banyak kes kurap yang kita akan buat tiap-tiap 6 bulan sekali kalau ada, ataupun kes kalau dah ada kes kita akan ni lah, kita akan rawat. Biasanya kurap ni dia mula-mula jadi dia akan gatal kat kaki dulu. Bila gatal kat kaki, dia akan garu, dia akan naik ke telinga. Bila naik ke telinga, dia akan naik ke mata, kemudian akan ke seluruh badan. Tengok kalau yang atas ni, kalau biasanya kurap, kalau dah naik telinga, dah satu badan, biasanya susah nak rawat. Susah nak rawat. Lagi satu yang bawah saya tunjuk gambar ni pun, kalau dia dah kurap tebal, memang susah nak rawat. Tapi kalau yang kata just gatal-gatal dekat telinga kaki, kita akan bagi ubat ivermectin, salah ejaan itu tuan, ivermectin. Kemudian kita tambah dengan vitamin dan juga ni kalau kes yang teruk lagi, saya akan bagi Malathion campur minyak hitam. Ni tradisional sikit. Biasa ni kalau yang teruk macam atas ni nak cuba boleh. 1 cup Malathion dengan 20 minyak hitam yang dah pakai. Kita sapu dekat kurap tu. Itu yang saya buat cara tradisional. Tapi biasanya kalau kita dah bagi ivermectin, kurap tu biasa dah boleh hilang. Ini saya kurap tadi tu disebabkan oleh Demodex ataupun disebabkan oleh etoposide itu Demodex. Kemudian kita kalau teruk saya kupas, kemudian sapu tadi saya consider itu 5% Malathion dengan minyak hitam, kemudian setiap ivermectin. Kalau pada pesanan saya tinggal tadi, kita boleh mandi juga dengan Nebuva atau taktik, ataupun nak mandi dengan tadi air Malathion sekali pun boleh, tapi jangan terlebih sebab Malathion ni boleh agent untuk orang yang kena kanser. So kita boleh kurangkan pakai, dan kita kalau pakai lebih pun kambing boleh kena keracunan. Kes kronik kita bagi vitamin. Ni yang antara kes yang teruk jugalah, CLA. CLA ni kita boleh tengok kebiasaannya di bawah telinga lah. Kalau yang telinga panjang macam Janapari, Anglo, Syami ni, dia telinga panjang, kita tak nampak kadang-kadang. Dia terselindung sebalik kulit ni. Bila di sebalik kulit ni, sebab CLA ni tuan-tuan faham kan, dia merebak lalui sentuhan. Dia pecah aja, dia akan boleh kena satu kandang. So kita kalau nak, orang kata nak avoid CLA ni, satu kalah. Lagi satu, kita kena rawat dia sebelum dia pecah. Maknanya kita kena buat, kita kena toreh, buang nanah tu, kemudian kita rawat dia. Jangan sampai nanah tu kena kepada kambing lain. Ni. Dan lagi satu cara nak, orang kata nak avoid ataupun untuk mengelakkan CLA ni, kita bagi kita bagi vaksin. Okey, ni antara tempat-tempat yang biasa kena CLA, bawah telinga, dekat tengkuk, kadang-kadang ada juga kat belakang, di salur-salur limfa lah biasanya. Dan lagi juga kadang-kadang dekat ambing dia pun boleh kena CLA. Ni antara tadi yang saya dah terang tadi, iaitu nota dia, simptom dia macam mana, penyebab dia apa. Dan kita rawatan ni, kalau saya buat rawatan, kita akan toreh, buang semua nanah, kemudian cuci dengan iodin dan bilas. Dan last kali kita akan spray juga dengan ubat biru tu. Ni tuan tengok, ni dia bawah perut dia bawah perut, ni dekat belakang telinga. Antara juga pagi tadi kita bincang tentang mastitis. Kalau yang memang paling macam Prof kata tadi, memang kalau bela kambing susu, inilah antara yang kita hadapi lah. Kita bela baka mahal kan, Shannon 3, 4, 5 ribu kan, Anglo sampai 8 ribu. Tiba-tiba kena mastitis, dah tak boleh beranak, dah tak boleh susu kan. So mastitis ni kalau yang biasa kes dekat susu memang tinggi lah. Saya hadapi sendiri lah. Dan mastitis ni pun banyak orang jenis mastitis. Ada yang biasanya, kalau yang mastitis yang saya tengok, kalau yang keras ni, dia tiba-tiba keras. Kalau nak tahu sistem mastitis ni, biasanya kita akan rasa ambing dia terlalu sejuk ataupun terlalu panas. Dan lagi satu, kita tengok fizikal susu tu. Kalau fizikal susu tu, susu tu dah tukar daripada jadi putih ataupun dia dah jadi ada benda asing macam biji-biji ataupun dah ada darah, itu biasanya tanda dah mastitis. So bila mastitis ni, yang paling teruk ialah saya nampak kalau dia bukan gangrenous, yang dia bluish mastitis. Kita nampak dia biru sikit je, padahal tak nampak teruk pun. Tapi bila yang biru ni saya nampak, kalau kita nak rawat, kata paling prognosis dia paling poor. Biasanya kalau yang mastitis yang warna biru ni, kita nampak ambing warna biru ni,
tak boleh buat apa-apa. Memang kata kalau kita rawat pun esoknya mati. So kalau yang tu biasanya saya akan terus cadang dekat penternak kita. Kalau mastitis tu titik dia dah jadi biru, tak payah rawat lah, memang kata payah nak sembuh, kita sembelih je. Kemudian kalau yang macam mastitis dia orang kata keras, titik jadi keras ataupun kita perah dia cuma darah je, kita boleh rawat. Kita rawat dengan rawatan mastitis lah. Ni contoh gangren mastitis. Sebelah je tuan-tuan, kalau kena sebelah dia tak semestinya kena dua belah. Kalau kita jaga betul-betul dia tak akan merebak sebelah, dia akan gugur sendiri. Kalau ikut kita punya kepakaran, kalau ikut kita punya prosedur memang kita kena operate jahit. Tapi dengan kemudahan yang kita ada ni biasa jarang lah kita nak buat. So biasanya kalau yang ni kita bertawakal je, kita bagi antibiotik, kita rawat mastitis tadi, kita bagi antibiotik, dia akan luruh sendiri. Tengok dia jadi satu je lah ambing. Tapi saya tengok kalau tengok fizikal ambing sebelah ni pun saya tengok dia dah sebenarnya dah ada mastitis. Cuma kalau kita nak simpan atau kita tak ada dara atau ada betina untuk anak, kita boleh simpan lah untuk kita dapatkan anak balik, tapi kita tak boleh dapat susu lah lepas tu untuk yang ibu ni. Ini contohlah ni rawatan mastitis. Biasanya mastitis ni saya akan perah semua dulu. Perah tuan-tuan bawah ni bukan kambing ni lembu lah. Doktor kata ni khusus kambing, tiba-tiba ada 4 pula ada punya puting. Ni saya tunjuk contoh lah, ni lembu susu. Contoh untuk masukkan ubat ke dalam puting susu tu, biasanya kalau mastitis ni saya akan perah buang. Kita akan perah buang sampai betul-betul habis, tak ada susu. Kemudian kita akan masukkan ni antibiotik intramamari ni. Kita akan masuk biasanya satu ambing tu satu tiup. Sekarang intramamari ni mahal tuan-tuan. Satu tu saya beli hari tu dah jatuh 12 ke 15 ringgit satu tiup tu. So bila kita masukkan ubat ni, kita biarkan selama 24 jam. Dan esoknya atau kadang-kadang 24 jam, kalau kita tempat, saya biasanya kalau tak sempat saya jadi 48 jam. Biasanya 24 jam yang terbaik, kita perah buang balik. Bila kita dah masuk ubat mastitis ni, kita akan sapu juga iodin lah keseluruhan ambing tu dengan iodin. Ni yang saya cerita tadi samalah dengan apa yang ditulis dekat sini. Ada juga kes biasa juga kita jumpa masalah puru. Masalah puru ni saya hadapi juga dekat Anglo. Anglo ni tak pernah dekat sana, dia ekstensif. Maknanya dia lepas je, dia tak ada pernah ekstensif dekat sana. Bukan rumput macam kita ni. Bila ekstensif dekat bila sampai ke Malaysia, saya lepas meragut. Dia mungkin dia tak kenal daun semalu. Bila dia makan daun semalu tu semua luka. Luka kat mulut dia. Bila luka kat mulut dia menyebabkan dia banyak kes. Saya ingat dalam 6-7 kes masa tu dekat Anglo masalah ni, puru ni. Bila dah kena puru, kita tak rawat, lalat datang menyebabkan luka berulat dekat mulut dia tu. Ada juga yang mati disebabkan ni lah tadi, puru tadi. So rawatan puru ni paling mudah, kita tengok kita buang keruping dia tu. Kita kena kupas. Kita tak boleh kata kalau nak rawat dia tak boleh kata setengah orang kata kalau cara tradisional dia orang pakai minyak je kan, minyak ke belerang ke. Tapi kalau sapu je tak boleh, kita kena kupas. Bila yang saya buat, kita akan kupas dan kita sapu iodin. Sapu iodin tiap-tiap hari tuan-tuan. Tiap-tiap hari sampai dia orang kata dah kering ataupun dah elok. Biasanya kalau puru ni kalau kita bagi iodin 2-3 hari, lepas tu dia dah pulih lah, dia dah baik. Cuma kalau yang teruk tadi, kita akan suntik dengan antibiotik. Tengok bawah ni, kalau kita tengok puru dekat anak. Biasa pun anak, kalau yang kita menyusukan anak tu, kita tak bersihkan atau susu tertinggal dekat mulut anak tu, boleh menyebabkan juga puru ni. Ni saya dah cerita tadi, dah ulas tadi, saya tak perlu ulang lah. Ni lagi antara juga kes yang biasa terjadi, sakit mata lah, pink eye. Pink eye ni, untuk pink eye ni biasanya terjadi yang saya jumpa bila atas baru sampai ataupun di atas lori terlalu lama. Mungkin amonia daripada lantai kandang tu, lantai lori tadi menyebabkan mata dia berair. Bila mata dia berair tadi tu,
lama-lama orang kata masuk abuk apa, dia akan dia kena ammonia tu dia akan jadi merah. Bila merah kita tak rawat, lama-lama dia akan jadi putih, tuan. Jadi putih ni kita still boleh rawat lagi. Dia memang buta dua-dua. Ni kes saya dekat Parit Yani dulu, kita memang putih, pejantan ni memang kedua-dua mata dia putih. So kita sapu ubat krim. Kita sapu tiap-tiap hari, yang teruk tadi pun dia boleh, orang kata boleh pulih balik semula. Kalau yang kes biasa kita bagi yang spray je. Cuma kalau sekarang ni nak dapat Terramycin cream ni susah, kita boleh beli daripada ni lah, kata farmasi manusia ni. Kita beli yang krim mata yang Terramycin juga. Dia tulis Terramycin juga, sama krim mata untuk manusia boleh pakai. Saya dah try, boleh pakai untuk kambing. Kemudian kalau kes yang teruk tadi, kita tengok sampai selaput mata dia putih sampai tak nampak, ataupun kes yang memang mata teruk, kita bagi antibiotik. Ini yang nota yang saya terang tadi tu. Tuan boleh baca balik nanti. Ini masalah kembung. Pagi tadi pun ada yang doktor, saya ingat Prof dah cerita dengan detail tadi tu masalah kembung. Cuma saya nak share sini tadi sebab Kak Alif makanan tadi tu. Ini daun yang biasa kena. Daun ni saya 2-3 orang lah depan saya kena. Daun ni orang panggil daun mengkirai ataupun biri-biri pula, buah apa kata, mengkirai atak, Cerilla. Satu kes penduduk tu, ada peternak tu, masa saya kerja dekat tempat lama, dia ada 20 lebih ekor lah dia kata. Dia bagi makan, lepas bagi makan daun ni, 5 ekor, bukan 5 ekor, 20 ekor out. 20 ekor kena kembung, 20 mati. Tinggal seekor je hidup dia kata. Kemudian ada lagi satu kes saya jumpa yang dekat MPOB saya jumpa, kita bagi bantuan. Kawan dia kata, ni daun kena bagi kambing suka makan daun. So dia bagi makan yang kawan dia cakap tu lain. Dia kata kawan cakap campur-campur daun. Faham bagi daun. Jadi so dia bagi daun mengkirai ni saja. Bila dia bagi daun mengkirai ni saja, masa tu dia report kes lebih kurang 4 ekor daripada 20 ekor tu. 4 ekor mati. Bila saya tengok balik pada gambar dia bagi makanan, rupanya dia bagi ni daun mengkirai ni. Memang kembung dan mati pada itulah, selepas yang dia report tu memang matilah 4 ekor tu. Kemudian saya ada jumpa selain daripada daun mengkirai ni, lagi satu yang bahaya adalah daun ubi gajah. Daun ubi gajah atau daun ubi lah. Ni kes dekat Parit Yani, depan bagi daun ubi, pagi tu dia bagi, tengah hari tu dalam pukul 11, lebih kurang 3 ekor, 4 ekor anak pejantan ni yang agresif makan, dia makan banyak dulu. Yang ni kembung dulu. Sempatlah selamatkan yang ibu-ibu yang tak makan ni. Yang kembung anak ni memang out lah, matilah semua. So kalau yang saya tengok juga ada yang peternak, saya tengok dia bagi daun ubi lah saya tengok. Tapi dia ada teknik lah, kalau daun ubi ni, kalau kita nak bagi juga, sebab dia ada cyanide dalam dia, getah yang bahaya ni, dia jemur dulu. Kalau nak bagi daun ubi ni, kita jemur dulu lah. Yang mengkirai ni saya tak pernah ada orang jemur bagi makan, saya tak tahulah. Tapi kalau yang kata daun ubi ni, kena jemur dulu sehari, bagi kering dulu, baru bagi makan dekat kambing, itu tak ada masalah. Ni antara kes kembung tadi yang Prof cakap tadi, antara yang kes biasanya kita biasa kembung ni sebab oleh makanan lah. Makanan tadilah, makanan basi ke, makanan ada orang kata kulat, ada kulat, ataupun kita bagi ampas yang sudah basi tu, boleh menjadi kembung. Ataupun tadi juga kita bagi terlalu banyak, kita bagi kambing ni makan daun, tiba-tiba kita bagi banyak pellet, menyebabkan kembung, boleh mati juga. Okey, antara rawatan kembung ni, biasanya kalau kembung saya tengok, kalau dia berdiri lagi, dia boleh orang terjalan makan lagi, kita boleh gunalah teknik rawatan atas tu. Kita bagi dia minyak sayur ke, kata air yang bergas, boleh untuk elak dia atau untuk pulihkan dia. Ni kes yang kata tak teruk lah. Tapi kalau yang kes teruk, itu kalau dah kejang memang tu saya tak rawat lah, biasanya saya cadangkan dia sembelih lah. Cuma kalau kata nak cuba trocar canula tu, boleh cubalah. Saya tak pernah cuba, saya ingat yang saya tanya-tanya kawan yang buat pun dia kata lepas tu 2-3 hari mati juga. Jadi saya tak pernah buatlah yang tu. Ni antara juga masalah kalau kita orang kata, kita sekarang tadi Cik Zainuddin kata
lebih jimat bagi pellet pada bagi daun kan. So kita bagilah kata pellet kan. Bila pellet masalah dia ni, kalau terlalu banyak bagi pellet jantan kena batu karang. Biasanya terjadi ni juga pada inilah yang anak-anak teruna ni. Anak-anak teruna dia paling agresif, dia paling banyak makan pellet biasanya, dia yang kena dulu. Biasanya kadang-kadang yang bagi terlalu banyak pellet atau terlalu banyak konsentrat tanpa daun ataupun tanpa makanan hijau. Ni antara yang kita boleh buat ni. Ni antara yang saya share ni memang kat kandang kita terjadi. Kita kadang-kadang kan bila awal tahun ni bajet lebih pellet pun sampai banyak kan. Jadi pekerja kita pun bagi pellet lah. So anak-anak jantan kita ni dah kena batu karang. Kalau dah baring macam ni, dah teruk macam ni, biasanya memang pergilah tuan-tuan. Memang tak dapat selamatkan lah. Ni cara kita tu rawatan, kita boleh bagi ammonium chloride. Dengan cara di situ, saya pun ada cara baru itu saya jumpa peternak tu, dia ajar saya, kita bagi cuka. Cuka. Saya buat kat kambing saya jadi sebenarnya. Kita pakai cuka, nisbah dia, kita pakai 3 shring yang 12 ml tu. Setiap shring tu kita letak 3 ml cuka dengan kita bagi pagi dan petang seminggu tu. Itu memang kita memang kena memang kita kena tekun lah itu. Pagi petang bagi cara ni. 3 shring tu tadi maknanya lebih kurang 10 ml cuka dengan 20 ml air tu kita masukkan ke dalam mulut dia. Tiap-tiap hari seminggu. Ada yang kambing seekor tu selamat. Sampai sekarang ni okey dah, tengok dah boleh, yang kata boleh kahwin dah, tak ada masalah. Jadi batu karang ni kita kena elak tu lah, makan daripada makan pellet terlalu banyak. Ni antara juga yang pernah kita jumpa lah. Ini biasanya kes pastorella lah ni. Kes pastorella ni biasanya kambing stres lah. Yang dijumpai, yang saya nampak, dia biasanya kambing yang baru sampai. Lepas tu sampai musim hujan pula, sejuk. Bila dia transport stres ni, kita tahu pastorella ni dia memang ada dekat orang kata pneumoflora, dekat orang kata paru-paru ni. Bila dia stres, dia boleh menyebabkan penyakit ni. So yang kena pun kita just boleh rawat dengan antibiotik lah. Kalau dia orang kata kuat, dia akan selamat. Kalau tidak, dia akan matilah. Biasa kalau kes pastorella ni saya tengok dia stres lah. Stres sama ada kita baru kambing baru beli atau daripada transport ataupun musim hujan biasanya terjadi. Kalau pastorella ni pun kita boleh vaksin. Vaksin ada vaksin. Cuma hari tu saya tanya nak beli vaksin, sampai sudah tak tahu. Orang yang pembekalnya diam aja. Kalau boleh kita vaksin juga lah, terutamanya pada musim hujan lah. Sebelum musim hujan kita vaksin. Ni jarang berlaku lah. Ni satu brucella lah. Brucella ni saya jarang jumpa, tapi pernah ada pembekal kita, dia nak bekal masa tu, kita minta dia ambil darah dan diperak, so dia positif satu brucella, ada kes satu positif. So pada tu kita tak ambil lah, sebab bila kes positif tu kandang tu 3 kali bersih brucella baru boleh ambil kambing. So dari situ kita tak ambil lah. Maknanya kes brucella ni pun boleh kena lah orang kata dekat kambing kita. So biasanya brucella bila dah ada kes dia kita tekan lah, kita tidak rawat. Penyakit-penyakit yang saya share yang pernah kata ataupun selalu, ada lagi penyakit-penyakit yang lain. Cuma kalau tuan-tuan nak adalah contohnya CEA kan, Caprine arthritis encephalitis, saya tak sebut juga situ. Ada juga kawan yang kena kes tu, ada John disease, adalah, tapi itu yang kata jarang-jarang berlaku lah. Ni yang betul-betul orang kata selalu berlaku pada kita, yang pada peternak kita. Dan saya nampak yang betul-betul yang paling kerap berlaku ni masalah cacing dengan koksidiosis ni. Cuma faham cacing je, dia tak faham yang koksidiosis tu. Bila nak rawat, bila kita rawat cacing, okey, cacingnya recover, tapi sebab ada koksidiosis tu menyebabkan kambing tu mati. Itu antara yang saya boleh kongsilah dengan pengurusan kesihatan. Dan daripada sebenarnya kalau nak kambing ni nak sihat, sebenarnya kalau kita bagi makan cukup, makan betul, dia tak stres, dia happy, macam tadi Tazam tunjuk kambing lari-lari tu kan, maknanya dia sihat, dia makan cukup, lepas tu dia hidup orang kata tak ada stres kan, tempat luas, orang kata tak sempit kawasannya, lepas tu dia happy. Jadi penyakit ni tak akan kena lah.
Itu saja dari untuk topik ni. Saya ingat Akhil tu ada lebih kurang 10 minit lagi ataupun lebih kurang 10 minit untuk Q&A. Question and answer. Terima kasih Doktor. Ada sebarang soalan ataupun kemusykilan? Okay. So, saya ada baca tu, farmasi manusia tak jual Terramycin ointment sekarang. Chloramphenicol ointment je ada. Boleh, Chloramphenicol ointment pun boleh. Saya dah pernah try, boleh. Boleh pakai juga krim tu. Ointment pun boleh, krim pun boleh. Ada soalan tak? Diam ni semua otai-otai. Kalau otak-otak ni saya je kata betul-betul je tentang penyakit dah expert dah semua. Cuma ada penyakit saya tak cerita, penyakit mistik pun ada tuan-tuan. Saya kerja kambing ni kan ada ada yang mistik. Jarang temui. Orang kata apa kambing dia sampai mata mistik lah, orang kata apa mata hilang lah, cuma ada benda lah terkandang dia lah, so kambing dia tak biak lah. Ada juga peternak saya seorang tu, dia siap bawa baca Yasin lagi kat kandang dia. Tapi dia kata lepas macam tu berkesan pula. Bagus lah tu saya kata. Okay. Itu satu treatment juga tu. Tu orang kata kan? rohani. Tapi biasanya kalau bela kambing ni dia kena orang kata bersungguh, lepas tu dia kena orang kata, kita kata kena ni lah konsisten. Kalau tak konsisten, kerja apa pun kalau tak konsisten tak jadi. Jadi kerja kambing ni memang konsisten lah. Hari-hari itulah hari-hari tu hari cuti kata. Tiada hari cuti, hari-hari hari kerja. Hari-hari cuti, tak ada hari kerja. Ada hari. Ada soalan Doktor? Satu soalan. Ubat cacing untuk anak kambing baru lahir kena bagi terus sebaik sahaja dilahirkan atau kena tunggu? Biasanya tak perlu bagi terus pada hari sama. Kita tak nak stres pada anak tu. Pada hari pertama pun rasanya cacing ni takkan kena kepada cacing atau kutu, takkan kena pada anak awal-awal tu. Biasanya kita nak bagi ubat cacing ni biar dia kuat sikit. Kalau saya praktis dalam minggu pertama atau seminggu selepas minggu ataupun minggu kedua tu saya bagi. Boleh bagi yang oral, tapi kalau jenis malas bagi ivermectin. Tapi terbaik kalau yang eloknya kita bagi itulah. Kita bagi yang minum tu, albendazole ke fenazole ke. Kita tak nak di awal-awal dah kena ivermectin, kita takut dia resistant nanti. Kalau yang dah umur 4 bulan tu, masa sebelum cerai susu tu, kita boleh kalau nak terus bagi ivermectin. Sebab bila ivermectin ni dia long period sikit, long term sikit. So kita tak payah ulang lagi. Kalau albendazole saya tengok kalau kita bagi cerai susu tu, nanti sebulan balik cacing tu datang balik. Mudah bagi ivermectin ataupun doramectin. Atau ada soalan, kalau bela ayam bersebelah dengan kandang kambing ada possible untuk kena kutu tak kambing tu? Setahu saya kutu kat ayam tak sama dengan kutu kat kambing. Cuma bila ada kandang ni biasanya ayam tu sebelah, kalau bela ayam, sebabnya bela ayam. Saya kat rumah saya tu, saya tak bela ayam, tapi bila atas kandang ni kan, bila ada jagung, bila ada pellet ni, menarik ayam tu datang, dia duduk kat atas kandang. Kandang tu kena hati-hati. Sebab kita takut bukan sebab kutu, nanti kita takut koksidiosis tu. Sebab bila ayam kat kandang ataupun bila ayam atas kandang kita ataupun burung kat atas kandang ni, sebab dekat orang kata dekat ayam kat tu pun dia ada koksi juga. Kemudian kita risau dia boleh berjangkit kat kambing, tapi saya ingat dia tak cross species lah. Cuma bila ada tai ayam ni dekat atas takung
makan ataupun dekat kandang kita kan koksi yang daripada kambing tadi tu menyebabkan berjangkit kat kambing-kambing lain, menyebabkan kat kambing daripada itulah sebab kotor tadi tu, kotor tai ayam tu. Cuma saya tak tahulah, saya tak baca lagi antara koksi ayam ni boleh pindah ke kambing ke tak. Kalau kutu ni saya ingat bukan masalah lah. Tak pernah lah saya jumpa lagi kutu ayam dekat kambing ni. Oh, banyak pula soalan ni. Itu saya dah jawab. Itu saya dah jawab tadi yang Dr. Rosilawati tadi tu. Mungkin possible sebab tadilah ada ayam pun ada koksi. Kemudian kata kotor tu pun menyebabkan koksi juga. Saya ada kes juga dekat prolapse yang teruk, eloknya kita elok hospital. Okey. Saya nak yang koksi tadi saya tak habis ya. Ada juga penternak saya satu tu dekat Beranang tu. Dia bela agak jauh tapi saya risau pekerja dia lepas buat kat kandang ayam, dia naik kat kandang kambing. Bila saya cek, selalu dia bagi dia cakap dengan saya, dia cakap anak kambing dia selalu diarrhea dan diarrhea pun kadang ada darah. Maknanya probability tinggi lah, maknanya sebab dia bela ayam bukan sebelah lah, maknanya pekerja dia bawa ejen atau tadi ke kandang kambing. Menyebabkan anak kambing yang tak kuat tadi kena. Jadi kalau kita kena ada food bath lah, maksudnya kita ada biosecurity lah antara kambing dengan ayam ni. Pekerja tu perlu celup dulu ke dia punya kasut sebelum naik ke, ataupun tukar kasut lain untuk naik ke kandang kambing. Kalau pakaian pun kena tukar ya doktor? Tak perlu, saya ingat dia biasanya koksi ni dia melekat kat kasut je. Kasut saja, kasut kasut ataupun bekas-bekas makanan tu. Kadang-kadang dia share kan. Ya. Yang ni menyebabkan dia tu. Pakaian tak perlu, dia tak strict macam ni lah. Sebab ni ayam yang dia bela ayam kampung. Ayam kampung. Tu macam mana nak solve problem anti-hematic resistant. Yang saya cakap tadi lah sini, kita jangan terus recommend pakai ubat yang sama je. Pakai ivermectin ni straight. Kita kena tukar jenis. Sekarang mungkin 2 tahun ni kita pakai ivermectin, kita twist albendazole. Cuma albendazole tu kena hati-hati bila waktu bunting lah. Kalau boleh nak rawat cacing ni kita tengok kalau yang bunting berat tu kita jangan bagi. Yang bunting jangan bagi, tak payah beri berat tak berat lah. Saya takut kan ada orang bagi juga kan gugur pula nanti. So kena tukar lah, setiap 2 tahun tu tukar. Contohnya kalau tadi grup kita pakai albendazole. Ada lagi ada 5 kan grup untuk anti-hematic ni, kita boleh rotate kat situ. kes uterine prolapse yang teruk, seeloknya kita advise untuk KAL ke? Saya tengok saya tengok YouTube bila orang tu ada rawat. Kita dulu ada belajar juga, vet ada belajar juga. Kita basuh dengan air gula tak salah saya. Kita basuh uterine yang prolapse, dia punya ni lah saluran peranakan tu, tapi leceh lah saya tengok yang tu. Lepas kita jahit tu kita nak jaga, nak kontrol, kita akan buang masa kat situ. Kita pun tak nak dia bawa baka yang prolapse ni. Biasanya kita akan KAL lah, saya akan KAL. Saya tak akan simpan. Dia akan kotorkan kandang juga. Sebab air-air daripada uterine tu akan kotorkan kandang juga. KAL lebih baik pilihan yang terbaik. KAL lebih baik. Lebih baik. Boleh tak bagi ubat cacing dan ubat coci sekaligus? Ubat cacing koksi. Ubat cacing dan ubat koksi ni boleh bagi sekali. Kalau untuk anak tu, saya biasanya kalau untuk anak tu biasa saya campur yang oral koksi dengan albendazole ataupun fenbendazole, saya campur sekali dalam satu syring, saya akan bagi kepada anak tu lah. Boleh campur. Boleh campur doktor? Boleh campur. Mana tadi? Oh ni. Parasite.
ada cara lain yang boleh digunakan oleh penternak untuk mengurangkan berlakunya lagi masalah kutu kepada kambing? Masalah menggunakan masalah kutu. Kutu ni saya tengok dia tak kutu ni orang kata tak teruk sangat. Dia orang kata kutu ni menyebabkan kurap tadi tu. Kalau cara lain kan biasanya kena kandang tu bersih. Lagi satu yang kita boleh amal untuk elak kutu ni, atas kandang tu kita ada buat juga kita flame ada orang flame ayam dekat pasar tu kan untuk buang bulu-bulu halus tu. Kita pakai flame api tu untuk layurkan Langsung tu apa? betul-betul bangsa tu pun kecil. Tapi ada satu lagi yang besar yang untuk ayam tu. Yang untuk buang bulu ayam tu kan yang kecil-kecil tu, dia pakai flame tu. Kita boleh orang kata layur ataupun bakar kandang lah. Kita layurkan kandang. So, macam nak pakai. Jadi bila kita guna tadi tu, kita guna yang rawatan haba tadi tu, dia akan inilah mematikan kutu atau cacing tadi dah, telur kutu cacing tadi tu. Lagi satu yang cara yang komersial orang kata yang selalu pakai tadi tu, sebelum kita layur tadi tu, kita boleh pakai malation tadi tu. Itu malation kita spray satu kandang. Cuma malation ni saya tak galak sangat lah sebab dia racun kan. Kita takut dia pun racun boleh menyebabkan kanser. So kita amal sangat pakai malation tak elok juga. Cuma yang bagus tadi yang terlalu nak masalah kutu dia, kita pakai itulah api tadi tu. Doktor, maksudnya dalam setahun tu 2 kali ke, kena buat macam tu atau setahun sekali ke? Seeloknya dalam 2 bulan ke, 2 bulan, 3 bulan buat sekali. 2 bulan. Kalau rajin lah. Oh, rajin. Kalau paling kurang pun saya tengok 6 bulan sekali pun dah okey dah. Ya. Tapi seelok-eloknya dalam 2 bulan tu dah kena repeat lah buat sekali lagi. Baik. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan lagi, kita majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada doktor kerana sudi menyampaikan